Salam dan salam sejahtera dan saya ucapkan terima kasih banyak kerana bersama saya di channel saya dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya baca di media sosial yaitu haram bersama musuh agama kata Hadi mengulas PH. Jadi itu yang saya akan ulas sebentar lagi dan saya sebelumnya minta maaf kerana semalam saya ada buat live bersama rakan-rakan saya daripada tim PKR tetapi beberapa kali putus. Jadi saya minta maaf di situ untuk saya mewakili teman-teman saya yang membuat live semalam ya. Dan saya terus membuat pencerahan tentang isu yang saya baca tajuknya tadi, yaitu melabelkan Pakatan Harapan PH sebagai melampau terhadap Islam. Ini kata Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini tampil dengan pandangan mengharamkan orang ramai bersama gabungan tersebut. Ini dia punya yang dia keluarkan di media sosial hari ini. Jadi saya menjawab dia dengan cara politik kerana saya bukan orang agama dan saya tahu dia juga seorang ahli politik. So saya sebagai rakyat akan menjawab dia dengan cara berpolitik lah. Jadi kita tahu bahawa PAS ini adalah sebuah parti. Sebuah parti yang terbentuk oleh kumpulan-kumpulan yang di dalamnya adalah mungkin orang ulama ada di dalam itu banyak. Jadi PAS ini dianggap seperti parti Islam. Parti PAS ini sebenarnya tidak ada bezanya dengan parti DAP, parti PKR, parti UMNO, parti yang lain-lain. So bezanya adalah mereka banyak, itulah yang tadi itu banyak mungkin ahli ulama yang ada dalam tu. Jadi apabila dia mengatakan Pakatan Harapan ini sebagai melampau terhadap Islam, ini adalah satu ulasan yang pada saya kurang cerdik ataupun saya nak mengatakan yang lebih lagi daripada itu tetapi saya tidak sampai hati. Pada saya dia tidak fikir apa yang kerajaan hari ini lakukan kepada rakyat. Tetapi dia menggunakan isu agama untuk dia bermain politik. Tetapi saya rasa rakyat pun tidak bodoh yang mana yang melihat statement seperti ini. Dia mengeluarkan kenyataan PH melampau terhadap Islam. Inilah kenyataan yang pada saya hampir-hampir saya nak sebut perkataan yang B itu. Itu yang saya nak B hash ujung dia. Kenapa saya berkata seperti itu? Kerana kerajaan yang memerintah hari ini adalah kerajaan yang ada PAS di dalamnya. Kalau kamu kata PH adalah melampau terhadap Islam, PH bukan kerajaan hari ini. PH tidak pernah melarang orang Islam untuk pergi ke surau, tak pernah melarang orang Islam untuk sembahyang di masjid. Jadi kerajaan mana yang keluarkan arahan SOP apa semua ni? Kerajaan mana yang keluarkan darurat? Maaf ya kawan, ada hujan lebat dulu so studio saya jadi bising pula dengan bunyi itu. Sorry itu. Jadi ini yang berlaku. Kerajaan yang dia sendiri duduk, lepas tu dia nyalahkan PH. Mereka sendirilah. Macam mana PH ni melampau terhadap Islam? Apa yang PH buat? Tak pernah waktu PH memerintah mengharamkan orang Islam, orang Melayu pergi sembahyang ke masjid, ke surau. Jadi dia sendiri inilah saya kata, itulah saya kata dia sendiri yang kurang cerdik dalam kenyataan dia. Dan dia nak mengharamkan rakyat Malaysia ini bersama dengan gabungan PH ni. Siapa dia? Walaupun kamu orang lama politik, yang naikkan kamu untuk menjadi orang politik ini adalah rakyat. Jangan kamu nak pandai-pandai. Yang menaikkan PAS itu supaya adanya mereka bersama kerajaan hari ini adalah MP-MP kamu yang menang daripada undi rakyat. Jangan kamu nak membohongi rakyat. Nak menyuruh orang. Siapa dia nak menyuruh orang? Nak menyuruh orang bergabung dengan parti mana pun suka orang. Itu hak masing-masing, hak rakyat. Kalau dia bercakap atas kapasiti ulama, ini saya respect. Tetapi kalau dia nak bercakap atas kapasiti ulama, dia jangan duduk dalam parti politik. Apabila kamu duduk dalam parti politik, bermakna kamu bermain politik dengan menggunakan agama. Ini jawapan politik saya kepada orang yang seperti ini. Jadi dia kena cerdik untuk dia nak berkata seperti ini. Pada saya terlalu dangkal lah. Ini bukan zaman yang 2-3 hari yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, 20-30 tahun yang lalu. Ini dah zaman 2021. Pemikiran rakyat dah berubah.
Tidak kan dia nak suruh rakyat yang ada di Sabah dan Sarawak itu nak mengikut cara dia. Itulah PAS tak boleh duduk di Sabah, tak boleh duduk di Sarawak. Macam mana nak letak kerusi kalau ini pemikiran yang presiden kamu nak pergi pakai? Negeri-negeri yang ada di Malaysia ni pun, yang dah duduk di kawasan-kawasan bandar ni, PAS dah tak boleh nak makan. Kat kampung-kampung boleh lah nak membohong. Yang pelampau ini adalah parti PAS sebenarnya. Menggunakan agama untuk mereka berkuasa, untuk mereka mendapatkan jawatan, untuk mereka menang pilihan raya, untuk mereka jadi MP. Mereka bukan fikir nak membentuk Malaysia ni jadi macam mana pun. Kita tengok menteri mereka hari-hari ini. Apa yang menteri mereka buat pun? Harga minyak pun orang petikai. Menteri undang-undang orang pergi buat laporan polis pula. Ini dia macam mana menteri macam ni? Nak mempertikaikan PH yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia pertikaikan PH ni senang saja. PAS ni dia dah tahu komponen paling besar PH. Habis nak kritik siapa lagi? Nak kritik UMNO. Dia dah tahu. Yang mungkin nak terima dia untuk bergabung UMNO saja. Tak tahu MN dia boleh jadi ke tidak ceritanya. Parti lain dah tak nak bergabung dengan PAS ni, mereka dah tahu. Bukan PAS yang tak nak, orang dah tak nak. Parti lain dah tak nak bergabung dengan dia. Parti yang pada saya dia mengatakan seolah-olah pelampau seperti ini, seolah resis ataupun mengharamkan orang nak bersama dengan parti PH ini. Ini satu yang pada saya memang lawak pun ada. Itulah saya kata B awal, H hujung. Jadi inilah, kalau kita sebagai rakyat menilai perkataan seperti ini, mengatakan PH ini sebagai melampau terhadap Islam, dia cermin diri dia lah. Inilah kata-kata mereka ini sebagai pemimpin yang saya sebagai anak muda memang tidak suka. Karena dia terlalu ekstrim, dan ini juga pada saya salah. Kalau ada kawan-kawan ataupun ada yang terfikir, ini juga boleh dikatakan melanggar perlembagaan negara. Memporak-perandakan agama pergi kepada kaum porak-peranda. Inilah sebabnya. Dan melanggar perlembagaan negara, bila melanggar perlembagaan negara, boleh pula dicas pula melanggar mendahaka kepada raja ataupun mendahaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini mereka ini keluarkan kenyataan politik mereka yang terlalu ekstrim seperti ini. Boleh. Tapi kalau PH keluarkan perkataan yang ekstrim sedikit, mulalah. Inilah lebih ekstrim. Kerja yang macam ni. Kerana kita dalam Malaysia ni berbilang kaum. Kita berduduk berbilang kaum. Negeri pun macam-macam dia punya corak budaya. Bila kamu berkata seperti ini, menjualkan nama besar agama untuk kepentingan politik pribadi sendiri, rosak kita punya Malaysia nanti. Kalau orang yang seperti ini jadi Perdana Menteri, hancurlah Malaysia. Tergadai Malaysia kita ni kalau macam ni, pemimpin. Otak dia resis, main isu agama. Habis kalau kau jadi Perdana Menteri, orang Sabah Sarawak macam mana? Sedangkan MA63 itu termaktub gabungan Malaysia ini, namanya Malaysia ini adalah daripada hasilnya Sabah Sarawak ni tadi. Dan hasil Sabah Sarawak korang kaut masuk ke pusat, masuk dalam poket korang. Lepas tu korang merompak semua duit. Macam tu. Lepas tu setiap 5 tahun dekat-dekat nak pilihan raya, main isu ini. Main isu agama, main isu kaum. Bila menang pilihan raya, korang rompak lagi duit. Jadi lepas tu kau buat pula fatwa, kau buat pula dalil, haram ini, haram itu. Dulu sampai sembelihan UMNO tak boleh makan. Macam mana ni? Lepas tu hari ini buat pula gabungan dengan UMNO. Lepas tu bergaduh lagi. Ini je kerja dia. Asal tidak ada kepentingan parti politik lain, ada dalil dia, ada dia punya halal haram dia, semua keluar.
ini adalah satu kenyataan politik yang pada saya keterlaluan. Presiden PAS nih betul-betul tidak tahu nih MA 63 nih. Walaupun pun tak nak bagi tunjuk MA 63 dekat dia tu. Dengar dia duduk dekat negeri dia aja. Ada hati nak duduk memerintah pusat, tapi perangai entah kemana-mana ke laut. Kalau nak memerintah kerajaan pusat, pemikiran itu adalah harus bertoleransi kepada kaum lain, agama lain. Bukan kita nak mementingkan diri kita sendiri. Apalagi kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Bukan baik. Jadi ini satu yang rakyat sendiri tidak suka dengan kenyataan yang seperti ini. Saya heran, mungkin mereka rasa bangga keluarkan kenyataan seperti ini. Tetapi pada saya, rakyat ramai yang sudah muak dengan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka seperti ini. Nah, inilah pemikiran anak muda yang baru hari ini. Mereka tak mau benda-benda yang seperti ini. Menyalahkan PHS, menyalahkan orang lain, menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nanti bila Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naik, pergi melutut lagi. Inilah perangai mereka ni. Pengampu nombor 1, pembohong juga nombor 1. Jadi inilah sifat-sifat mereka ni. Jual apa yang boleh korang jual, sementara masih duduk di atas tu. Tetapi ingat, satu saat kita ni ada naik dan ada turun. Tidak orang tu boleh selama-lamanya di atas. Kalaupun contoh kita ni tak ada di dunia, tetapi apa yang kita dah buat kepada orang lain akan ada kepada kita punya saudara mara, adik-beradik, anak beranak, akan ke sana. Jadi boleh dikorek lagi. Jadi ingat tu, jangan kita ingat diri kita hari ini sendiri dan masih berkuasa sesedap-sedap rasa, seenaknya kata orang Indonesia. Jadi ini adalah satu yang pada saya sangat dangkal lah, tak boleh lah. Dan dia harus sedar bahawa PAS itu hanya parti politik. Begitu juga dengan PHS. Jadi tak ada istilah mengatakan PAS itu parti yang boleh membawa manusia ini ataupun rakyat Malaysia ini ke surga. Bermakna kalau engkau nak mengharamkan orang bersama dengan PHS, bermakna kalau orang bersama dengan PAS itu bermakna dia dah halal, bermakna boleh ke surga lah orang. Inilah maksudnya pada saya. Jadi lebih baik dia keluar kenyataan yang lebih baik sikit supaya rakyat boleh dengar dia sebagai pemimpin. Jangan rakyat tidak menghormati pemimpin itu kerana perangai mereka yang seperti ini. Kalau rasa-rasa diri dah nyanyok ataupun dah tua, lebih baik kita mengundur diri dengan cara kehormat dan bagi anak muda memimpin. Jangan kita masih gila dengan kuasa, tetapi kita sendiri dah nyanyok, dah tak boleh nak tahu apa yang kita nak cakap sesedap mulut kita. Pemikiran orang muda dengan orang yang dah tua ni memang dah jauh bezanya. Tidak payah dinafikan. Jadi itulah ceritanya. So saya pun dah makin merepek ke belakangan ini. Dan inilah kritikan politik saya juga. Kerana dia pun komen ini untuk politik. Karena dia bukannya ulama yang maksudnya di luar. Tapi ini adalah orang yang dalam parti politik, presiden parti politik. Bila dia bercakap seperti ini adalah untuk kepentingan politik. So saya jawab sebagai rakyat, politik juga. Jadi ini kenyataan saya sebagai rakyat. Oke, thank you.